Hari ini kita masuk ke tajuk yang ke-218, itu berkenaan dengan mengambil ahli kitab. Tajuk yang ke-218 berkenaan dengan mengambil ahli kitab sebagai teman rapat. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sebenarnya ayat ini panjang juga. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani sebagai awliya, teman rapat. Ba'dhum awliya ba'd. Kerana sebahagian mereka adalah teman rapat kepada sebahagian yang lain. Iaitu orang Yahudi dan juga orang Nasrani ini dia boleh bergandeng bahu untuk melawan orang Islam. Itu makna ba'dhum awliya'u ba'd. Lepas tu seterusnya, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Okey. Orang yang yatawallahum minkum maknanya mengambil mereka ini sebagai teman rapat dari kalangan kamu, iaitu dari kalangan orang Islam ni. Kalau ada dari kalangan orang Islam yang menjadikan mereka itu sebagai teman rapat, fa innahu minhum, maka dia ni akan dikira termasuk dalam golongan mereka. Kalau saya dengan orang Yahudi, kira supaya jadi Yahudi itu tidak ke, tapi dari kumpulan tu lah, akan dikira dari kumpulan tu. Kalau saya dengan orang Nasrani, maka dikira dari kumpulan tu juga. Jadi kira-kiranya mereka ni, Yahudi dan juga Nasrani ini, dia boleh berganding bahu. Kenapa Tuhan tidak bagi? Kerana dia boleh berganding bahu nak lawan orang mukmin. Apa boleh berganding bahu? Sebab dua-dua ni, Nasrani dan juga Yahudi ni, dia sama-sama kafir belaka dan juga sama-sama sesat. Dua-dua ni kafir dan sesat. Jadi dia boleh berganding bahu nak lawan orang Islam. Soalan dia, apakah orang yang mengasihi ahli kitab ni turut menjadi kafir juga? Jadi kafir juga ke orang yang mengasihi ahli kitab ni? Orang Yahudi, orang Kristian tu dikira ahli kitab lah kan? Dalam Quran ada sebut, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dalam ayat lain Tuhan kata, Tuhan tidak menghalang kamu daripada nak bergaul lah dengan ahli kitab yang tidak memerangi kamu kerana agama, tidak menghalau kamu dari negeri kamu. Allah tidak larang apa? Antabarruhum, untuk kamu berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, dan juga kamu berlaku adil kepada mereka. Ini gana pula. Kira-kiranya bergaul lah juga tu dah. Nak berlaku adil, nak buat baik. Kalau tidak, nak buat baik gana. Okay. Di sini ayat yang kita baca ni, kalau ia tawallahum, kalau menjadikan mereka sebagai teman, maka kamu tergolong dalam kalangan mereka. Di sini pula tak apa pula. Ayat yang lain tak apa, buat baik, berlaku adil. Apa dia? Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, maksud dia orang yang menjadikan mereka sebagai teman rapat, maka dia akan sekali dengan mereka, akan termasuk dalam golongan mereka, iaitu akan bersama mereka, bersama dengan orang Yahudi dan juga orang Kristian dari segi mendapat balasan di akhirat, sama-sama mendapat balasan. Gitu. Itu bersama tu maksud dia gitu. Bukan bersama saya di dunia, tidak. Sama-sama dapat balasan di akhirat. Kalau kita jadikan mereka, iaitu orang Yahudi dan juga orang Nasrani, sebagai teman rapat. Kena bandah.
Yang kedua maksud dianya orang yang mengambil mereka sebagai teman akan bersama dengan mereka, dikira bersama dengan mereka, maknanya ni Tuhan larangan keras kita panggil. Tuhan larang ngoti daripada mendekati orang yang membenci agama Islam. Oh, ni tak kira lah siapa-siapa. Ni tidak khusus dengan orang Yahudi, orang Nasrani sebenarnya. Oh, asal orang itu membenci agama Islam. Orang dia kata Hindu ke, ada dalam ni tak? Hindu. Hindu tak ada sebut, ada sebut. Ramai yang tawallahum tu itu merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Hindu tu membenci agama Islam ke mana? Tak boleh juga. Ikut agama mana pun. Jangan gapak. Maknanya, kita kata kalau nak saing pun saing ikut luar-luar saja. Luar je. Itu setakat urusan luar je. Jangan jadi sebagai teman rapat. Tak boleh. Orang yang membenci agama Islam. Ataupun kalau boleh tak usah dekat rasa lah. Tak usah saing dulu. Kira-kiranya tu. Orang yang membenci agama Islam ni tak payah buat saing. Saing dengan orang lain. Itu makna dia. Yang kedua. Yang ketiga, mereka yang menjadikan keduanya sebagai teman rapat, yang tawallahum minkum, maka dia termasuk di dalam golongan mereka, iaitu orang itu mungkin menjadi sebagai orang munafik. Muka dia say dengan orang Yahudi Nasrani. Dia kawan rapat pula. Mungkin dia akan jadi bermuka-muka dengan sahabat dia orang Islam ni pula. Sebab nak jaga hati kan. Teman rapat ada sayang rapat. Bila lagu tu dia mungkin menjadi munafik. Orang Yahudi ke apa ni dia ada juga dari kalangan mereka orang munafik. Maka sebab tu dia kata tergolong dalam kalangan mereka tu. Dan orang munafik ini sama lah. Dikira sama dengan orang Yahudi tu. Dari segi sama-sama kufur belakang. Sama-sama kufur. Dikhawatiri jadi gitu. Dikhawatiri kita orang Islam ni muka kawan rapat. Nak jaga hati, nak jaga saing ni. Maka kita mungkin akan melebihkan dia daripada orang Islam. Bila duduk sama-sama orang Islam, kita akan jadi kecek lagu lain. Duduk dengan buat dia, kita akan jadi kecek lagu lain. Padahal kita orang Islam dah. Kenapa? Sebab tak adil lah. Nak jaga hati tak adil. Itu orang panggil orang munafik kalau lagu tu. Bila lagu tu, senang tak usah. Senang tak. Fa'innahu minhum. Itu yang kata. Dia pula kepada tajuk yang ke-219. Hidayah kepada orang-orang zalim. Firman Allah, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Iaitu Allah tidak memberi hidayah kepada iman. Allah tidak memberi hidayah kepada iman orang-orang yang zalim. Soalan dia, berapa ramai orang-orang yang zalim yang Allah berikan mereka hidayah? Biasa dia orang zalim dah. Lepas tu Tuhan bagi hidayah, maka dia pun taubat. Bila dia bertaubat, dia pun meninggalkan perbuatan zalim dia tu dah. Jadilah orang yang tidak zalim dah lepas pada tu. Macam mana? Tuhan kata begini, tidak akan bagi hidayah kepada orang yang zalim. Okay. Masa dia tidur Islam dulu, dia orang yang jahat lah, kita kata dah. Orang yang zalim lah, dia sebut zalim secara umum. Lepas tu, tiba-tiba bertukar dah. Tukar watak tu. Jadilah dia ni orang yang tak ada dah. Tinggal tu perbuatan zalim. Ada ke tidak berlaku gitu? Sekurang-kurangnya ada orang. Macam mana tu yang kata? Sesungguhnya ni kak. Inna tu dah. Maknanya semati dah lah. Allah tidak akan bagi hidayah pada orang yang zalim ni dah. Tak. Orang Islam sendiri pun dah. Ada je yang zalim. Pada tu ada ke orang tidak bertaubat? Dia kata ada lah hak tak bertaubat pun ada. Tapi hak bertaubat ada juga kan? Pada mana tu tidak bagi hidayah? Jawab dia, Allah tidak memberi hidayah kepada mereka selagi mereka ni berterusan melakukan kezaliman itu.
Selagi dia duk buat perbuatan zalim itu, duk buat sombong, selagi dia berterusan, selagi itu Allah tak bagi hidayah. Dia kena berhenti dulu buat, kena bertaubat dulu, barulah Allah bagi hidayah. Sebab tu betul lah orang kata orang ni kalau dia berterusan buat dosa, dia kau lama, dia kau semakin jauh, semakin susah nak bertaubat. Tu. Dia semakin gelap, semakin jauh daripada pintu taubat. Bila semakin jauh, maka kalau dia Tuhan tutup tu pintu taubat tu dah. Dia Tuhan kata khatamallahu ala qulubihim dah. Maka tak ada dah, susah dah nak taubat. Tak boleh taubat jadi. Apa tu? Sebab dia berterusan buat lah tu. Berterusan. Tidak ada keinsafan dalam diri dia. Maka bila gitu Tuhan tak bagi hidayah. Lihat lagu tu. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang Allah telah tentukan di dalam ilmu dia yang azali bahawa mereka ni akan mati dalam kesesatan. Ya, ada juga. Innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Allah tidak akan bagi hidayah kepada orang zalim, iaitu orang yang Tuhan tahu dah. Dia ni memang tak akan dapat hidayah. Seperti kita kata, kita sebut sebelum ni dah, orang yang memang Tuhan buat dia ni sebagai kayu api. Kita tahu mana kita tahu dia ni kayu api, dia ni emas ada. Kita tak tahu. Hak tu hanya Tuhan saja tahu. Jadi orang yang lagu ni memang dicipta kayak gitu tu. Dalam ilmu Tuhan je tu ada. Dia ni sebagai gapo, dia ni sebagai gapo dah. Hak ni Tuhan tak bagi hidayah. Okey. Yang seterusnya, innallaha la yahdil qawmaz zalimin, maksud ianya Tuhan tidak bagi hidayah kepada orang-orang zalim. Mana tu? Bukan atas dunia ni, tetapi di hari kiamat tu, di akhirat tu, jalan ke syurga. Iaitu orang zalim orang mana? Orang zalim yang mensyirikkan Allah. Orang zalim yang mensyirikkan Allah. Sebab ada sebut dalam Quran ada, innasyirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Dia buat kezaliman yang besar tu. Bila dia buat kezaliman yang besar, iaitu syirik itu, maka dia tak jumpa jalan dah. Di hari akhirat dia tak jumpa jalan nak pergi ke syurga. Itu maksud tidak memberi hidayah. Tuhan tak tunjuk ke dia jalan nak pergi ke syurga. Iaitu orang yang melakukan zalim besar. Ni maksud dia. Bukan zalim kecil-kecil. Wak nyaya kau, wak nyaya kau semua, wak nyaya juga zalim juga kalau nak kira tu dah. Tidak memberi hak yang sepatutnya, itu zalim juga. Tapi kita kata kecil lagi lah. Hak tu insya-Allah jumpa jalan nak pergi ke syurga kan. Tapi zalim besar hak ni memang saya tak bagi. Tu saya tak tunjukkan kepada dia jalan ke syurga. Terusnya, tajuk yang ke-220, semakin derhaka dan semakin kufur. Firman Allah, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Ini cerita siapa ni? Cerita orang Yahudi. Orang Yahudi ni Tuhan kata apa yang diturunkan kepadamu, iaitu Quran tu, akan semakin menambahkan melampau mereka dan juga kekufuran mereka. Semakin bertambah. Quran tu demo-demo ni, iaitu orang Yahudi ni semakin kufur. Dengan turunnya Quran ni, maka orang Yahudi ni semakin bertambah melampau, semakin bertambah derhaka. Itu. Kenapa kita semakin bertambah tu? Kerana setiap kali turun ayat, mereka ikat. Lepas turun pula, dia ikat pula.
Bila lagu tu maka semakin bertambah kekufuran. Sebagaimana kita sebut tadi, bila kita ingkar banyak-banyak kali, lama-lama dia koho jauh. Kalau kufur tu, koho kufur, koho kapi. Gitu. Semakin kita ingkar, semakin kapi. Soalnya dia, apakah faedah diturunkan kitab dan diutuskan Rasul kalau keadaan mereka semakin teruk? Dah kita ni, waktu Quran ni nak suruh orang ni mendapat petunjuk dah. Dah kalau orang ni jadi kau teruk, dah apa guna waktu Quran ni dah. Wak mari Rasul ke apa ni dah. Nak suruh orang semakin bertambah baik, semakin bertambah molek. Tiba-tiba orang ni jadi kau kapi dia kata. Tiba-tiba jadi kau neraka. Semakin neraka ni dah. La yazidanna katsiran minhum ghamma tu. Mulut tu. Gambar. Kalau ada lah diangkanya disebabkan Quran tu tapi sikit je lah. Hak ramanya jadi molek tu. Jadi orang yang taat. Hak tu boleh kira kita kata dah. Hak ni ramah, hak neraka ni. Wala yazidanna katsiran minhum ghamma. Tak apa maksud lah. Kita kata tu Quran ni dah. Nak semakin molek. Pas lagu mana begitu tu dah. Jawapan dia. Waktu Quran ni, orang ni jadi semakin teruk. Pas waktu juga Quran, ini untuk menjadi hujah ke atas mereka di akhirat. Menjadi hujah ni lagu mana? Jadi hujah ni, sebagaimana kita sebut juga sama, iaitu di akhirat nanti buat-buat ni akan kata. Sebenarnya kalau nak kira dia tak lidah, nak koyak dah. Tapi, gitulah perumpamaan. Dia akan kata, bapa aku ni jadi masuk neraka, bapa masuk aku ke dalam neraka. Sedangkan tak mari gapo-gapo Rasul tak mari, kitab tu waktu turun, duk harap kau kita guna fikiran kita. Fikiran ni boleh tersesat. Takut dia berhujah lagi betul duk. Fikiran ni ada orang yang boleh mikir molek, ada yang tak boleh mikir molek. Dah tak ada bimbing kita nak lagu mana? Tu hai tak tahu. Tiba-tiba pun dalam neraka. Zalim lagu tu. Tidak adil gitu. Lagu tu. Bila ada dah Quran, dia tak boleh buat. Tak ada dalam alasan dah. Tak boleh kata, apa masuk kita dalam neraka. Dah Quran ada. Nabi royak, dah demo tak sedengar juga. Itu tak ada alasan dah lah. Bila lagu tu. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud dianya untuk menghiburkan dan memberi persediaan kepada Nabi bila mana mereka berpaling daripada Al-Quran dan mendustakannya. Nanti Quran ni waktu turun kepada Nabi ni tiba-tiba tengok ramai orang semakin kufur dah. Orang ke mana ni sedihlah Nabi. Ada. Nabi tu akan jadi sedih. Jadi bila lagu tu dalam Quran sebut tasliyah. Tasliyah ni untuk menghiburkan Nabi. Tu royak siap-siap tu. Royak siap-siap kata nanti akan ramai orang akan jadi semakin kufur. Orang akan tak terima ramai orang tak terima Quran. Royak siap-siap tu. Bila lagu tu tidaklah kita kata sedih sangat. Macam-macam main royak. Nanti akan ada orang royak nipu, ahli sihir dan sebagainya dah. Bila lagu tu Nabi ni jadi bersedia. Bersedia dari segi kita kata jiwa tu. Bersedia. Sebab kalau nak kira dia nak harap sekali kan buat-buat ni lah. Buat-buat Yahudi ni lah. Hak paling diharapkan kalau boleh nak masuk Islam dulu, nak terima Quran. Ada. Nabi ni dia paling harap dia macam ni. Sebab bila ni orang Yahudi ni pada ketika tu dia ketua-ketua. Dia juga pemimpin-pemimpin. Orang dengar dia, orang percaya kepada dia ada. Jadi bila dia royak ni orang pakar lah. Kira-kiranya orang dengar.
Sebab dia ketua. Jadi bila ketua-ketua ni masuk Islam, memeluk Islam, terima Quran, senang jadi. Orang-orang bawah ni untuk nak terima. Nak terima Islam tu senang. Jadi hak tu lah hak Nabi paling harap. Nak menerima Islam tu. Tiba-tiba tidur. Hak berlakunya sebaliknya. Iaitu buat-buat ni hak dulu lagi tolak. Dulu lagi mendustakan Quran. Bila lagu tu lagu mana? Kira-kiranya putus asa kalah lah juga dah. Putus harap lah juga. Tetapi sekurang-kurangnya Quran royak dah. Nanti la yazidanna akan bertambah. Apa yang ma unzila ilaika min rabbika, apa yang akan diturunkan kepadamu Quran itulah akan menambahkan mereka tughyan, maknanya deraka dan juga kufra. Itu yang kedua. Yang ketiga, la yazidanna katsiran minhum ni maksud dia hanya Quran ini sebenarnya molek. Dia benda yang molek lah. Tetapi kepada sesetengah orang dia boleh menambahkan tughyan dan juga kufur. Boleh menambahkan mudarat. Jadi adakah kita nak kata Quran ni tak molek? Tak boleh. Sebuah contoh, kalau sebuah contoh, kita kata sayu lah tu. Sayu ni molek ke tidak? Secara asasnya molek lah. Kan? Sayu ni. Tapi pada sesetengah orang, tak boleh. Sesetengah orang, tak tahulah. Sayu, sebagai contoh, saya bayar orang kata. Tak tahu setengah mana tu. Saya bayar ni, kalau orang beranak, tak boleh makan. Dia kata, apa? Sebab dia sejuk. Orang beranak ni, dia kena panas-panas gitu. Dia kena makan benda-benda panas. Supaya lada benar ke apa tu tak. Sebab tu ada lada benar, tak tinggal dah. Orang yang patah lah. Tak tahu lah yang dia keduk tu. Jadi, orang-orang dulu dia kata, saya bayar tak boleh. Yang jadi bekuk orang lah. Okay. Tapi, adakah bermakna saya bayar atau kita kata saya tu tidak molek? Saya tu tetap molek. Okay. Cuma kepada sesetengah orang. Apa tu? Sebab saya tu kau bermasalah tak? Sebab dia tu masalah. Jadi kerana dia tu, kita tak boleh salahkan saya tu. Begitu juga kita kata kambing asalnya molek kan. Tapi tidak semua orang boleh makan kambing. Ada orang tu makan kambing sikit tu. Wah kambing naik darah lalu tu. Adakah kita nak kata kambing tu tidak molek? Molek dia tu dah. Cuma pada sesetengah orang. Begitulah juga Quran ni. Pada sesetengah orang dia jadi semakin bertambah kekufuran. Jadi Quran ni tak molek. Jangan kata tak boleh. Quran ni tetap molek. Kepada kalau orang yang boleh terima dia tu sendiri dia. Individu tu atau individu tu. Kalau individu molek patut jadi semakin molek lah. Dia ni disebabkan oleh Quran. Tapi kalau individu tu hak memang tak diterima dah, hak teruk dah. Kita kata hak bunuh individu tu supaya kalau orang tu dah dia tak boleh makan saja. Dia tu sendiri masalah. Maka semakin teruk. Kalau makan juga tapi makan juga dah. Orang kata dah tak boleh makan juga semacam kambing tu dah. Tak cara. Jadi lagu mana? Kira-kiranya. Gitulah. Seterusnya, tajuk yang ke-221. Orang beriman ini diluaskan rezeki mereka. Firman Allah, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Orang yang aqamut Taurat, aqamu maknanya bersungguh-sungguh menjalankan perintah yang ada dalam kitab Taurat, Injil, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan juga Quran, la akalu min fawqihim. Nescaya mereka ni akan makan dari ahli atas, wa min tahti arjulihim, dan juga ahli bawah. Maknanya Tuhan nak kata rezeki lah. Rezeki ni mari mencurah-curah. Hak ahli atas mari, hak ahli bawah mari. Rezeki hak ahli atas ni kita kata
Ikutlah berupa gabar rahmat ko, Tuhan makbul, doa dia ko, alik bawah ni kita kata tanaman macam-macam, di bawah. Senang kat rezeki mari atas bawah. Orang di atas kata, atas bawah ni tak banyak kan ayatnya. Mari atas bawah rezeki. Kalau apa? Kalau mereka ni kita kata buat sungguh-sungguh perintah Tuhan yang ada dalam kitab-kitab Taurat, Injil dan juga Quran. Wa ma unzila ilaihim min rabbihim. Soalan dia, ayat ni menyatakan penyebab kemewahan, penyebab rezeki itu diluaskan ni dia berkait dengan beriman lah. Beriman kepada kitab, mengamalkan kandungnya dia. Itu aqamut Taurat tu. Kalau buat gitu, maka rezeki jadi luas. Mengamalkan kitab Taurat, beriman dengan kitab Injil dan sebagainya, maka rezeki luas. Realitinya tidak gitu, dia kata. Kerana ramai saja orang yang beriman dan mengamalkan kitab. Kalau kita mengamalkan kitab kan, kalau ni Quran, Quran tu merujuk kepada siapa? Orang Islam. Ramai saja dia kata hidup susah dan sempit rezekinya. Lagu mana tu dia kata la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, atas bawah rezeki mari. Atas bawah mana tu? Nak pakai pun cukup-cukup. Orang yang taat tu. Gitu. Ini kita tidak kata lon ni tu. Di zaman Nabi-Nabi gapo dulu kan. Adalah hok mewah seperti Nabi Sulaiman tu dah. Tapi kebanyakannya pengikut-pengikut apa ni? Pengikut-pengikut Nabi dulu, orang-orang yang susah. Itu orang-orang yang taat tu dah. Orang yang taat ni biasanya susah. Bakpong gitu. Jadi bersalah ni bercanggah dengan hak tu heroyak ni. Bahkan orang-orang hok semakin jauh nampak dia ni dah. Dengan iman ke apa semakin jauh dengan Islam, semakin tidak mengamalkan Quran. Hak tu ke hak luas rezeki dia ada. Pula dah gitu dah. Semakin ngangguk semakin luas rezeki. Yang dia. Yang pertama, ayat ni sebenarnya dia khusus dengan ahli kitab. Ahli kitab ni dia ngadu rezeki dia sepi. Sehingga dia royak tu dia. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dia tidak kait dengan orang beriman secara umum. Tak, dia kait dengan ahli kitab. Dia kata begitu. Orang Yahudi kata yadullahi maghlulah. Tangan Allah ni terbelenggu. Terbelenggu maknanya Tuhan ni, dia anggap Tuhan ni tak boleh nak beri ke dia. Tak boleh nak bagi rezeki ke dia. Kita ni percaya kepada kita dah. Tapi kita ni kau susah. Siapa dia kata? Dia kata. Ahli kitab dia kata begitu. Tuhan berkata, "Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu." Dibelenggu tangan mereka dan juga mereka ni dilaknat disebabkan oleh mereka tu kata. Ni sebenarnya dia kait dengan orang Yahudi. Jadi kira-kiranya dia menyabit ke orang Yahudi ni menyabit ke kalau rezeki itu sepi, kalau susah tu kerana Allah lah tu. Allah ni tak boleh nak beri. Dia kira begitu. Dia kira yadullah maghlulah. Tangan Allah ni terikat. Kait dengan orang Yahudi. Bila gitu, Tuhan berkata, tidak sabit tu. Tidak sabit kamu mengamalkan kitab. Kamu berpegang dengan ajaran kitab. Tidak sabit tu Tuhan nak bagi. Bal yadahu mabsutatan. Tuhan kata, tangan Allah ni mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tu dia terbuka. Terbuka ni maknanya rezeki dia ni banyak. Dia boleh bagi kepada siapa-siapa hak dia ni. Yunfiqu kaifa yasha. Hak tu dah apa? Sebab dia tak sibuk lah tu. Tapi bukan bermakna Tuhan ni sesak.
Tuhan ni tak ada benda nak bagi tidak. Ini nak menolak orang Yahudi tu kata. Okey. Yang seterusnya ada juga orang yang rezeki mereka diluaskan sebagai ujian kepada mereka. Lalu mereka ni semakin jauh tersesat. Ada juga sebagai ganjaran kepada ketaatan mereka. Jadi ada orang yang kita kata beriman, luah rezeki dia. Murah rezeki. Hak ni kita nak kata apa? Hak ni kita kata sebagai ganjaran. Tuhan bagi tu. Ganjaran sebab dia tak. Ada orang yang tidak beriman, rezeki dia luah. Hak ni kita nak kata ganjaran. Hak ni kita kata ujian dia. Ataupun kalau dia semakin teruk, kita kata pahala lah sebenarnya. Tuhan nak uji. Ataupun kita panggil istidraj dah. Istidraj. Nak suruh kau teruk. Ada juga gitu. Lepas tu orang yang bersungguh-sungguh mengikut ajaran kitab Allah, ikutlah kita kata Taurat, Injil, Quran pun. Lalu rezeki dia Tuhan bagi luah. Ini adalah untuk memuliakan mereka. Orang neraka pula Tuhan bagi juga rezeki, tetapi untuk menghinakan mereka. Dia tak serupa tu. Ni untuk memuliakan, ni untuk menghinakan. Nampak? Serupa yang kita kata tak? Sahih, dua-dua nega, tapi orang mukmin, seorang lagi orang kafir. Dia lain-lain belakang tu hina. Orang kafir tu tak sama-sama kaya. Seorang lagi kaya juga, tapi mulia. Dan Tuhan akan bagi kepada siapa-siapa dia dulu. Siapa-siapa dia dulu. Jangan kita kata orang kafir nampak semakin jauh dah. Tuhan kata kalau semakin berpegang, semakin luas rezeki dia. Tidak. Semakin jauh dengan Quran ni sebenarnya semakin luas rezeki. Tidak. Luas rezeki itu sebagai istidraj saja. Sebagai ujian untuk dia. Sebagai nak hina ke dia. Itu sebenarnya. Luas rezeki. Lepas tu, rasanya setakat tidak dulu kita untuk kali ini. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.